Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan peserta kuliah pada pagi ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan. Banyak lagi yang tak dapat, nanti mai pula lah. Kita mula-mula ni kita baca asma Allah. Akhir sekali doa kita baca doa Tuan Guru untuk kenali kita yang kita bagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan puan-puan kena bawa mai setiap kali mengaji ni. Saya bagi seorang skepin ya. Wallahu alladhi la ilaha illahu Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salam. Jalla Jalaluh المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر جل جلاله الخالق البارئ المصور الغفار القهار جل جلاله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض جل جلاله الباسط الخافض الرافع المعز المذل جل جلاله السميع البصير الحكم العدل اللطيف جل جلاله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور جل جلاله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب جل جلاله الجليل الكريم الرقيب المجيب
الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع جل جلاله الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد جل جلاله الحق الوكيل القوي المتين الولي جل جلاله الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي جل جلاله المميت الحي القيوم الواجد الماجد جل جلاله الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر جل جلاله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر جل جلاله الباطن الوالي المتعالي البر التواب جل جلاله المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط الجامع الغني المغني المانع جل جلاله الضار النافع النور الهادي البديع الضار النافع النور الهادي البديع جل جلاله الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Alhamdulillah. Jadi jadikan amalan harian kita Asma'ullah ini, bacalah berapa kali yang boleh. Kalau setiap kali lepas semayang ke, 2-3 kali, nak tidur sekali ke, ikut terpulang kepada masing-masing lah. Jangan jadikan dia, jadikanlah dia sebagai amalan harian kita. Keadaannya ikut kita, berapa kali kita boleh baca, kali lagi kerap lagi bagus.
Man ahsaha, siapa yang menghafaznya dan membacanya, dakhalal jannah, tempatnya adalah syurga. Jadi bawa balik, simpan, letak dekat tempat yang kita boleh baca straight. Akhir sekali kita akan baca pula doa untuk kenali yang kita bagi sebagai penutup kelas kita ya. Hari ini kitab kita ni di muka surat berapa? Tanda saya tak ada. Ya. 80. Hadis berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم رواه البخاري ومسلم. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia cerita kepada kita dalam hadis ni, seorang lelaki yang dia tak sebut nama pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini pergi tanya Nabi. Soalannya, Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Beritahulah kepada saya, Ya Rasulullah, amalan yang saya buat di dunia ini yang boleh memasukkan saya ke dalam syurga di akhirat kelak. Itu fokus dia. Apa amalan yang dia boleh buat di dunia ini yang mana akhirat kelak tempatnya adalah syurga. Nabi sebut, kalau kamu boleh 4 amalan ini kamu buat. Yang pertama, kamu sembahlah Allah dengan penuh keikhlasan. Jangan kamu syirikkan Allah dengan sesuatu dalam ibadat kamu. Dalam ibadat kamu, buat ibadat itu ikhlas kerana Allah. An ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu sembah Allah, buat ibadat ke Allah, jangan kamu syirikkan akan Allah dengan sesuatu dalam ibadat kamu. Buat kerana Allah, betul-betul kerana Allah. Semayang kerana Allah, bersedekah kerana Allah, apa semua buat kerana Allah. Jangan syirik, jangan kongsi orang lain sama. Buat ibadat tapi nak menunjuk ke orang, namanya riak. Jangan. Buat ibadat tapi nak bagi orang tahu yang kita ni buat ibadat. Jangan. Buat ibadat, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu dalam ibadat kamu. Itu satu.
Yang kedua, kamu dirilah semayang 5 waktu itu dengan penuh kesempurnaan. Buat ibadat, dirikan semayang. Makna dirikan semayang tu buat semayang dengan sempurna. Dari segi rukunnya, dari segi syaratnya, dari segi bacaannya, dari segi gerak-gerinya. Buat elok dengan penuh kesempurnaan. Itu makna mendirikan semayang. Bukan bersembahyang, mendirikan semayang. Buat bagi tegak elok semayang tu. Yang ketiga, kamu berikan zakat harta kamu. Zakat harta kamu. Dan yang keempat, Nabi kata, kamu hubunglah silaturrahim kamu dengan keluarga dan dengan sahabat-sahabat kamu. Kalau kamu boleh buat 4 ini elok, maka insya-Allah tempat kamu di akhirat kelak adalah syurga. Ingat, pertama, buat ibadat kepada Allah ikhlas. Jangan syirikkan Allah dalam ibadat kamu dengan sesiapa pun. Bukan untuk itu, bukan untuk ini, semata-mata kerana Allah. Dan yang kedua, kamu dirikan semayang 5 waktu dengan sempurna. Dan yang ketiga, kamu keluarkan zakat harta kamu dengan sempurna. Dan yang keempat, hubunglah silaturrahim antara kamu dengan adik-beradik kamu dan sahabat-sahabat jiran tetangga kamu. Kalau 4 ini kamu boleh buat, kata Nabi, maka tempat kamu adalah di syurga akhirat kelak, insya-Allah. Perawi hadis ini Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang disebut apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah masa hijrah, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Ansar pergi tunggu Nabi sebelum Nabi masuk Madinah ni. Tunggu Nabi dah. Dan mereka pun menasyid, tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Bulan sudah mengambang di bumi kita, iaitu kedatangan Rasulullah ni ibaratnya macam bulan yang mengambang, bulan purnama. Masing-masing pegang tali unta Nabi, nak bawa unta tu pergi rumah dia. Ajak Nabi duduk di rumah dia sebab Nabi baru sampai. Nabi kata kepada mereka, khalluha fa innaha ma'muratun. Kamu jangan duk tarik tali unta tu, biar kat dia, sebab dia pun Allah perintah kat dia daripada 7 petala langit. Dia pi tang mana pun ikut dia, jangan duk tarik dia. Dia pun dapat perintah dari Allah. Sahabat-sahabat Allah duk doa, ya Allah, bagilah unta ni berhenti depan rumah aku. Pi sampai dalam satu tempat, dia berhenti unta ni depan rumah Abu Ayyub perawi hadis ni. Abu Ayyub Ansari, dia pun duduk di rumah dia dengan isteri dia saja. Allah, dia berasa cukup bahagia. Sebab apa? Dia akan jadi Nabi Rasulullah SAW, jadi tetamu pada dia ketika Nabi datang ke Madinah. Allah, bahagianya dia. Dia pun sambut Nabi, ya Rasulullah, silakan, ahlan, silakan masuk. Nabi pun masuk rumah dia. Sebab unta Nabi itu diperintah pergi berhenti depan rumah dia. Abu Ayyub ni, perawi hadis. Dia duduk 2 isteri dia saja di rumah. Rumah dia ada 2 tingkat. Dia minta Rasulullah naik tingkat atas. Dia tak mau Rasulullah duduk bawah, sebab kalau dia duduk di atas, Rasulullah bawah tu tak gamak. Dia duduk pijak lantai atas ni, Rasulullah duduk bawah.
Rasulullah kata, tak apa Abu Ayyub, kamulah duduk di atas, aku duduk di bawah, sebab ramai para sahabat akan mai jumpa aku. Kalau aku duduk di atas susah. Allah, dia pun berasa. Dia naik duduk atas. Tapi duduk atas masa tidur malam, dia tidur penyuruh, perempuan dia tidur penyuruh ni. Pasal apa? Nak tidur betul tengah, tak gamak pasal Nabi duduk bawah, duduk penyuruh ni lah. Sampai begitu sekali dia hormat Nabi. Akhirnya dia duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi duduk, kemudian begitulah seterusnya sampai Nabi wafat apa semua. Nabi duduk di rumah dia lah, mula-mula saja pergi duduk rumah dia. Lepas tu Nabi ada rumah, ada semua tempat. Makam Nabi lah ni pun duduk dalam rumah Nabi lah dulu. Baik. Kemudian zaman pemerintahan Sayyidina Umar bawa tentera Islam ini nak pergi buka negeri Turki, Istanbul. Dia masa tu masih ada lagi. Dia kata, Umar, aku nak keluar bersama berjihad fisabilillah ke Istanbul. Dia pun keluar dengan tentera Islam pergi ke Istanbul masa pemerintahan Sayyidina Umar. Sampai sekerat jalan dia sakit. Kemudian dia pesan kepada sahabat-sahabat, pada Sayyidina Umar, kalau aku sakit dan kebetulan aku mati pun, jangan bawa balik jasad dan mayat aku. Bawa terus ke tempat yang kamu nak pergi, ke Turki, ke Istanbul itu. Semadikan aku di sana, tanamkan aku di sana, sebab aku nak bangun di akhirat kelak. Aku bangun di tempat yang aku datang berjihad fisabilillah. Dia tak mau balik, simpan dia di kampung dia ke apa tak payah. Simpan aku di tempat yang aku nak pergi berjuang kerana Allah, dan aku bangun di akhirat daripada tempat itu walaupun aku sudah mati. Akhirnya dia mati, Sayyidina Umar bawa simpan dia, dan kubur dia sekarang di Istanbul lah, di Turki. Ni Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu hebat dia. Tetamu Nabi pada masa Nabi hijrah, dan dia mati disemadikan di bumi yang dia akan pergi berjuang untuk menyampaikan Islam, walaupun dia mati di dalam perjalanan. Tak diminta buat balik jasadnya, mayatnya disimpan di Madinah. Tak. Itu cerita Abu Ayyub. Dialah yang cerita kat kita pagi ni. Ada seorang lelaki yang datang betul-betul ikhlas kerana Nabi, dan dia minta Nabi bagi tahu kat dia amalan-amalan yang dia buat masa hidup ni boleh memasukkan dia ke dalam syurga. Akhirnya Nabi sebut 4. Pertama, buat ibadat pada Allah. Jangan syirikkan Allah dalam ibadat kamu dengan sesiapa pun. Jangan kamu buat ibadat kerana Allah dan kerana orang lain. Jangan. Menantu balik, semayang tak berhenti. Menantu balik rumah dia ke Kuala Lumpur, haram tak bangkit subuh. Ada juga hak mentua mai baru bangkit semayang, mentua balik tidur tak bangkit. Buat ibadat kerana orang, bukan kerana Allah. Baik. Kalau kita mengantuk malam-malam balik letih, nak semayang pun, Aisyah pun mengantuk, tidur dulu. Masa nak tidur tu minta Allah gerak kita di akhir malam untuk nak semayang Aisyah. Allah akan bangun kita dalam pukul 5, pukul 4 lebih. Bangun, semayanglah Aisyah. Kita duduk dengan Allah, buka lampu sikit-sikit aja, biar gelap-gelap sikit, orang tak nampak. Kita dengan Allah, itu lebih baik.
Yang kedua, kamu dirikan semayang dengan sempurna. Ketiga, keluarkan zakat harta kamu dengan sempurna. Dan keempat, hubunglah silaturrahim. Daripada Abu Ayyub radhiyallahu anha, bahawa ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahulah kepada aku akan sesuatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga. Itu fokus dia. Lalu baginda pun bersabda, itu sebab dia fokus untuk itu kalau dia nak dunia. Tapi oleh sebab dia akhirat yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga. Lalu baginda pun bersabda, apa Nabi kata kat dia? Hendaklah engkau menyembah Allah dan jangan sekali-kali engkau menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Buat ibadat betul-betul kerana Allah. 2, tunaikanlah sembahyang dengan sempurna. 3, keluarkan zakat. Dan keempat, eratkanlah hubungan persaudaraan di antara kamu semua sesama Islam, khususnya adik-beradik. Allah. Pengajaran hadis, orang yang sentiasa menjaga akidahnya dengan baik, orang ini akan mendapat balasan syurga di akhirat nanti kalau dia tidak syirikkan Allah dalam tauhidnya, dalam imannya dan dalam ibadatnya, maka tempatnya adalah syurga. Sesiapa sahaja di kalangan umat Islam yang mengerjakan amal saleh seperti mengerjakan sembahyang fardu, mengeluarkan zakat dan membuat perhubungan baik sesama Islam, akan mendapat tempat yang istimewa di akhirat kelak. Sebab itu di antara doa yang para ulama sebut, apabila Allah cerita tentang orang yang beribadat pada Allah dengan baik, mereka akan mendapat balasan syurga di akhirat kelak. Dan Allah sebut dalam surah Al-An'am, dzalikal fawzul mubin, itulah kejayaan yang nyata. Kejayaan sebenarnya apabila kita dapat balasan syurga dari Allah di akhirat kelak. Sebab itu para ulama apabila mereka baca ayat ni, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni wa dhurriyyati wa abi wa ummi wa ahli wa masyayikhi minal faizin. Ya Allah, Engkau jadikanlah aku dan juga keturunan zuriat aku, ayah aku, ibu aku dan ahli keluarga aku, serta guru-guru aku yang mendidik aku dulu, yang bagi ilmu pada aku ni, jadikan kami semua daripada kalangan orang-orang yang berjaya di akhirat kelak. Minta. Kan minta untuk dia. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku, wa dhurriyyati, dan keturunan aku, anak cucu aku, wa abi, ayah aku, wa ummi, ibu aku, wa ahli, keluarga aku, anak bini aku ni, keluarga aku, adik-beradik aku ni, wa masyayikhi, dan guru aku, jadikan kami semua minal faizin, dari kalangan orang-orang yang berjaya di akhirat kelak, mendapat syurga-Mu ya Allah. Ini doa yang selalu dibaca oleh
para ulama kita dan oleh tuan-tuan para ulama kita, aulia-aulia kita. Minta kepada Allah apabila mereka baca saja dalam ayat Quran dalam suratul An'am, Allah kata apabila orang itu mendapat balasan syurga, itulah sebenarnya kejayaan yang nyata. Maka minta terus, Allah jadikan aku, jadikan juga keturunan aku, jadikan ayah aku, ibu aku, ahli keluarga aku, serta guru-guru aku, jadikan kami semua dari kalangan orang yang berjaya di akhirat kelak. Tuan-tuan, itulah dia antara amalan dan doa yang disebut apabila menyebut tentang kejayaan di akhirat kelak. Sebab itu dia kata, sesiapa sahaja di kalangan umat Islam yang mengerjakan amal saleh seperti mengerjakan sembahyang fardu, mengeluarkan zakat, dan membuat perhubungan baik sesama Islam, akan mendapat tempat yang istimewa di akhirat kelak, iaitu syurga. Baik. Hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyan أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخل الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا رواه البخاري ومسلم. Ini hadis riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz hadis Nabi, lebih daripada 5,000 hadis. Sedangkan dia masuk Islam, duduk dengan Nabi tak lama, 3 tahun lebih saja Nabi wafat. Tapi dia tak pernah tinggal majlis ilmu Nabi. Ini Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Itu nama dia hak betul. Abu Hurairah ni maknanya bapa anak kucing. Itu gelaran Nabi bagi kat dia, sebab dia ni suka anak kucing. Dia jumpa dengan Nabi tengah jalan pun, dia bubuh anak kucing dalam tangan baju dia. Ni, yang baju bah dabuh tu, anak kucing tu duduk menguek. Nabi kata, "Hei Abdurrahman, tu apa dia tu dalam tangan baju hang tu, nampak duk menguek-menguek tu?" Dia kata, "Hurairatun ya Rasulullah, anak kucing ya Rasulullah. Dia suka anak kucing ni." Kucing-kucing ni hamba Allah yang selalu bertasbih pada Allah. Dia suka anak kucing ni. Kalau gitu Nabi kata, "Aku bagi gelaran kamu Abu Hurairah, bapa anak kucing." Dia pun seronok sebab dia memang suka anak kucing. Nama hak pak dia bubuh dulu Abdurrahman, siapa pun tak kenal. Orang main mengaji pagi ni pun tak kenal, kata dia nama
Abdul Rahman. Kenal dia Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Sebab nama tu Nabi yang bagi, sebab dia suka. Orang yang suka kera panggil bapak kera. Dia suka anak kecil, Nabi bagi nama Abu Hurairah. Dia pun seronok. Allah. Ni Abu Hurairah. Suatu hari, cerita dari itu, dia duduk sungut kat Nabi. Ya Rasulullah, saya main duduk mengaji kat Rasulullah ni, dengar hadis Rasulullah. Ya, saya lupa, tak ingat. Ingat tak habis. Rasulullah kata, tak apa. Kamu main mengaji pula. Hampakkan serban kamu, kan ridak kamu di depan. Depan aku duduk mengajak ni. Kemudian, apabila habis mengajak, kamu centum buat balik kain tu. Dia pun buat lagi tu, dia main pun. Hampakkan ridak dia depan Rasulullah duduk mengajak. Macam Nabi duduk luah ilmu tu dalam tu. Lepas tu, dia centum balik. Apabila dia nak buat balik, dia buat balik ke rumah dia. Dia kata, wallahi, apa yang aku dengar pada Nabi lepas pada tu, satu pun aku tak lupa. Sebab itulah dia hafal hadis lebih pada 5,000. Sahabat lain tak boleh macam dia. Sebab seolah-olah apa yang Nabi ngajak tu masuk dalam kain tu semua, dia centum tu buat balik semua, masuk dalam hati dia semua. Ini Abu Hurairah. Seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayat hadis kita, meriwayat hadis kepada kita. Dia hidup di serambi Masjid Madinah. Orang-orang ahli suffah susah. Nabi makan, dia makan. Nabi kalau dia tak ada pun dia meminta kat Nabi. Satu hari dia cerita, dia lapak tak sangka, dia pergi sampai kat rumah Nabi. Nabi balik, Nabi kata, kamu nak pergi mana wahai Abu Hurairah? Saya main nak cari makan Rasulullah, saya lapak sangat. Tak apa, nanti saat Nabi masuk kat rumah dia, bagi salam kat isteri. Kebetulan isteri kata, ya Rasulullah. Rasulullah tanya, tak ada ke benar-benar makan apa? Abu Hurairah kesian, dia lapak, dia duduk di masjid lapak. Ada Rasulullah itu, ada orang mai hadiah kepada Rasulullah sedikit makanan. Ya, Nabi kata, alhamdulillah. Nabi panggil dia, wahai Abu Hurairah, ya Rasulullah, ada makanan. Lah ni kamu pergi panggil kawan-kawan kamu dulu yang ada sama-sama di serambi masjid tu, mai kita makan sama-sama. Jangan kamu makan seorang. Dia pun dengar-dengar tu, dia kata, Allah, mai pok tu lagi dia kerja habis, aku dah lapar. Nabi suruh pergi panggil pula. Nabi suruh pergi panggil lagi. Ini Rasulullah. Dia pun panggil, dia kata, semua jom pergi. Rasulullah panggil jamu makan. Allah, puak tu lompat mai lapak semua. Mai duduk. Nabi ambil bangkuk tu, cerita dalam ni. Ambil tu, Nabi baca sikit. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, kamu pergi bagi dulu sebelah kanan tu makan. La ilaha illallah. Dia ingat, kata, bagi kat aku dulu, aku boleh makan. Lapak tak sangat. Dia pun bagi. Jadi nak test. Dia bagi pot tu pun hirup tak sangka ramai. Sampai last kali. Tak habis sebangkuk tu. Ini mukjizat Nabi. Boleh makanan yang sedikit boleh mengenyangkan orang ramai. Ini mukjizat Nabi, satu mukjizat. Dia pun makan habis semua. Dia yang duduk bagi tu, satu orang, seorang. Puak nu pun makan lapak semua. Ada lagi Abu Hurairah, ada lagi ya Rasulullah, ada lagi tak habis ni, ada lagi. Kamu pula. Dia pun tak tambah mulut, tunggang. Lapak kawan ni daripada tadi. Lepas tu tunggang-tunggang tak habis. Ada lagi Abu Hurairah, ada lagi ya Rasulullah. Mai aku pula. Nabi last kali. Cuba tengok tuan-tuan, Nabi tawaduk, Nabi lagu mana? Baik sungguh, bagi orang makan dulu, dia baru makan. Kalau saya makan dulu, tak habis saya baru bagi kat orang.
Ni Rasulullah, kekasih Allah. Syurga tak Allah buka lagi, Nabi Muhammad tak pergi ketuk pintu. Tapi tang makan dia bagi orang sahabat-sahabat ni yang duk beribadat apa semua ni, makan kenyang baru dia makan. Ini Abu Hurairah yang cerita kisah ni. Satu malam tu dia lapak pergi jumpa rumah Nabi. Nabi panggil begitulah dia cerita. Ini Abu Hurairah, perawi hadis kita pada pagi ini. Tuan-tuan, cerita ni kita boleh tengok. Bukan Nabi cerita, sahabat yang cerita. Seorang pemimpin akhirat dan dunia, kekasih Allah, 7 petala langit dan bumi. Allah lantik dia menjadi Rasul sebelum Allah buat Adam alaihi salam. Tiba-tiba hidup dia, cuba tengok. Itu dia. Ini Rasulullah, sahabat yang cerita kat kita. Baik. Kata Abu Hurairah, anna a'rabiyan, seorang Arab Badui. Arab Badui, A'rabiyan ni dia duduk nulah padang pasir. Arab ni Badui, duduk di padang pasir, duduk belah unta. Itu dia panggil A'rabi. Arab, kita panggil, orang Melayu panggil Arab Badui. Dia kawan dengan unta saja. Perangai mereka ni cukup kasar lah. Tapi mereka ini tegah. Dia kata tu. Dia tak ada dah duk ra'i tu, ra'i ni. Tipu Arab Badui. Kata Abu Hurairah, seorang Arab Badui ni atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mai jumpa Nabi. Dia Islam dah, tapi mai nak jumpa Nabi. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan pada saya, beritahu kepada saya, ala amalin, sesuatu amalan, idza amiltuhu dakhalal jannah, apabila saya melakukan amalan tu, saya boleh masuk syurga. Lebih kurang hak tadi lah, hadis tadi. Hak tadi Abu Ayyub al-Ansari, hak ni Abu Hurairah. Qala, Nabi sebut, amalan yang boleh masukkan kamu ke dalam syurga, ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Macam yang tadi, kamu beribadat kepada Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu, sama ada dalam segi akidah kamu dan segi ibadat kamu. Wa tuqimus salah, kamu dirikan sembahyang dengan sempurna. Wa tu'tiyaz zakatal mafruḍah, dan kamu keluarkan zakat yang fardu. Yang tadi disebut wa tasilur rahim, yang ni disebut wa tasumu Ramadan, kamu puasa bulan Ramadan. 4 juga disebut. Cuma tadi yang keempat hubung silaturahim, yang ni yang keempat puasa Ramadan. Semua amalan-amalan Islam. Kalau kamu boleh buat benda ni dengan elok, apabila lelaki Arab Badui ni dengar, dia jenis Arab Badui ni, dia tegah. Qala, dia kata terus, walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang diri aku di dalam kekuasaannya, demi Allah, la azidu, aku tak akan tambah, ala hadza, tambah di atas apa yang Nabi sebut. Nabi sebut 4, aku akan buat 4, tak tambah dah. Falamma walla, dia pun terus kata-kata begitu, terus balik. Ini kata Arab Badui ni, dia tegah. Dia terus balik. Qala Nabi, kata Abu Hurairah, Nabi bersabda kepada kami yang duduk nampak Arab Badui itu mai jumpa Nabi, dia tanya-tanya, lepas Nabi habaq, dia pun bersumpah, dia kata dia akan buat semua benda yang Rasulullah kata dan tak akan tambah lagi. Kemudian dia pun balik,
Rasulullah kata kat kami, kata Abu Hurairah, man sarrahu, siapa yang suka, an yanzura ila rajulin min ahlil jannah, siapa di antara kamu wahai para sahabat yang suka nak tengok ahli syurga, falyanzur ila hadha, tengoklah laki-laki itu, dia tu ahli syurga tu. Tu dia, Nabi dah sebut dah, belum mati lagi. Sebab dia tegas, dia nak buat apa yang Nabi sebut. Nabi kata, siapa daripada tamu nak tengok ahli syurga, tengok kat laki-laki itu. Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ada seseorang lelaki Arab penduduk pendalaman, Arab Bedui lah ni, datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku akan suatu amalan, apabila dilakukan aku boleh masuk syurga. Baginda pun menjawab, hendaklah engkau menyembah Allah serta tidak menyekutukannya, dirikanlah sembahyang fardu, keluarkanlah zakat ke atas perkara yang diwajibkan, dan berpuasalah bulan Ramadan. Orang lelaki itu pun berkata, demi Allah, bahawa diriku ini berada di dalam kekuasaannya. Dia kata apa? Aku tidak akan menambah lagi perkara-perkara itu. Sebaik sahaja laki-laki itu beredar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda kepada sahabat, sesiapa yang suka untuk melihat seorang lelaki daripada ahli syurga, maka hendaklah ia melihat kepada lelaki ini. Usaha berdakwah untuk menyuruh orang lain supaya berbuat perkara-perkara kebaikan, di samping menegah mereka dari melakukan kejahatan, mempunyai kaedah yang tertentu dengan melihat semua aspek keadaan masyarakat, tempat dan kemampuan mereka. Ni Nabi ambil ra'i semua. Dengan orang Badui dia bercakap tegas lagu ni. Sebab itu kaedah-kaedah dakwah, kata dia. Di antara cara berdakwah yang paling berkesan ialah dengan beransur-ansur supaya mereka yang terlibat tidak berasa bosan. Sebab tu Nabi tak sebut banyak lagi amalan, sebut banyak 4 tu saja. Supaya mereka yang terlibat tidak berasa bosan, tidak berasa jemu, tak berasa tertekan dan lain-lain lagi, sehinggalah mereka redha untuk menerima dakwah kemudian beramal dengannya. Jadi tuan-tuan puan-puan, itulah 2 hadis kita yang kita baca, amalan-amalan yang boleh membawa seseorang itu masuk ke syurga Allah. Hadis yang pertama 4 perkara, yang keempatnya ialah menghubungkan silaturahim antara saudara sama Islam, dan yang hadis yang kedua, yang keempatnya ialah berpuasa bulan Ramadan. Mungkin pada pikiran saya, lelaki yang pertama yang main itu, dia suka berkelahi dengan adik-beradik, dengan jiran tetangga. Sebab itu Nabi kata, yang keempat, hubungan baik dengan keluarga dan sama Islam, supaya dia tak buat perangai yang dia duk buat, suka berkelahi dengan adik-beradik dan sebagainya. Mungkin kerana itu yang Nabi sebut kat dia. Hak 3 tu sama saja. Beribadat jangan syirik, dirikan sembahyang, keluarkan zakat. Sampai yang keempat, mengelokkan hubungan silaturahim sesama saudara Islam, adik-beradik. Sebab mungkin laki-laki ini dia suka berkelahi dengan orang. Dan yang kedua ni, yang hadis Abu Hurairah ni, Nabi sebut 3 sama juga. Mungkin laki-laki ini dia berat sikit nak puasa. Sebab tu Nabi kata kat dia, puasa Ramadan.
Sebab itu katanya dakwah Nabi ni ada kaedah. Nabi tengok, kalau tang tu, dia kata yang ni. Kalau tang ni, dia kata yang tu. Inilah cara Nabi berdakwah supaya dapat memperbaiki keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Jadi setakat itu dulu hadis kita hari ini. Kita akan sambung pada hadis yang 71 insya-Allah nah. 71 kita akan sambung pada kuliah akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali mari kita baca doa untuk kenali insya-Allah sebagai penutup majlis ilmu kita pada pagi ini insya-Allah. Ada bawa tak? Jangan tinggal duk bagi roh. Bawa. Kalau nak tinggal, pergi mengaji kat online tak apa tinggal. Mai mengaji kat saya bawa sebab saya nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesempurnaan nikmat. Wa minas sihhati dawamaha, dan sehat yang berterusan. Wa minar rahmati syumulaha, dan rahmat yang menyeluruh. Wa minal afiyati husulaha, dan keselamatan yang dicapai. Wa minal aishi arghadah, dan aku memohon kepadamu hidup yang selesa. Wa minal umri as'adah, dan umur yang bahagia. Wa minal ihsani atammah, dan kebaikan yang sempurna. Wa minal fadli a'ammah, dan kurniaan pemberian yang menyeluruh. Wa minal lutfi anfa'ah, dan lemah lembutmu, sikap timbang rasamu yang memberi manfaat kepada kami. Allahumma kullana wa la takun alaina. Ya Allah, berilah bantuan kepada kami dan janganlah timpakan ke atas kami bala darimu. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana. Ya Allah, tamatlah hidup kami, ajal kami dengan penuh kebahagiaan. Wa haqqiq biz ziyadati amalana. Engkau suburlah cita-cita kami untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Waqrum bil afiyati ghuduwana wa asalana. Engkau sertakanlah kepada kami kesihatan yang sempurna di waktu pagi dan di waktu petang kami. Waj'al fi rahmatika masirana, dan jadikanlah rahmatmu sebagai akhir perjalanan hidup kami dan kesudahan kami. Wa subba sijala afwika ala dhunubina, dan curahkanlah keampunanmu ke atas dosa-dosa kami. Wa munna alaina
bi islahi uyubina, dan anugerahkan nikmat-Mu dengan memperbaiki segala keaiban kecacatan kami. Waj'alit taqwa zadana, jadikanlah nilai-nilai taqwa sebagai bekalan kami. Wa fi dinika ijtihadana, dan juga jadikanlah kami bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran agama-Mu. Wa 'alaika tawakkulana wa i'timadana, dan kepadamu sahaja kami bertawakal, berserah, dan bertaut, berpegang teguh. Wasabbitna ala nahjil istiqamah, dan tetapkanlah pendirian kami di atas prinsip istiqamah, tetap pendirian. Wa a'izna fid dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamah, jauhkan kami di dunia ini dari melakukan sesuatu yang menyebabkan penyesalan di hari kiamat. Wa khaffif 'anna siqalal auzar, ringankan dari kami akan bebanan dosa. Warzuqna 'aishal abrar, anugerahkan kepada kami kehidupan orang-orang baik. Wakfina wasrif 'anna syarral ashrar, hindarilah, jauhilah dari kami kejahatan orang-orang jahat. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa ashiratina min azabil qabri wa minan niran. Ya Allah, bebaskanlah diri kami, diri bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, saudara-saudara kami, dan keluarga kami dari azab kubur dan azab neraka. Birahmatika ya azizu ya ghaffaru ya rahimu ya sattaru ya jabbaru ya Allahu ya Allahu ya Allah. Dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha mulia, yang maha pengampun, yang maha mengasihani, yang maha penghapus dosa, dan yang maha gagah perkasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Sesungguhnya Engkau berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu, dan Engkau amat layak menerima permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, serta peliharalah, selamatlah kami dari azab neraka. Wa sallallahu ala habibina
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah bersalawat ke atas kekasih kami Nabi Muhammad dan juga ke atas keluarga dan sahabat-sahabat baginda serta salam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah terimalah doa yang kita baca ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan ketemu lagi pada kuliah-kuliah akan datang insyaAllah, untuk kita meneruskan mempelajari serta menghayati ajaran-ajaran yang disampaikan kepada kita oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah pun diriwayatkan, disampaikan kepada kita daripada Rasulullah oleh para sahabat baginda, yang mana pada pagi ini dua orang sahabat menyampaikan sabda Nabi kepada dua orang yang bertemu dengan Nabi. Seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari dan seorang sahabat lagi nama Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman ibnu Sakhrin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.